Kisah kacang hitam. Rahasia kesehatan orang lama yang ramai tak tahu. Adakah Anda mau tulang Anda kekal kuat seperti orang muda? Adakah Anda mau salur darah Anda bersih dan bebas daripada masalah 3 serangkai? Hari ini, saya nak kongsikan satu harta karun di dapur kita yang boleh merealisasikan impian ini. Namanya kacang hitam. Tetapi, tunggu sekejap. Sebelum Encik Ahmad di rumah tuh bergegas ke dapur untuk merebus kacang hitam, saya mesti beritahu satu rahasia. 90% daripada kita salah cara makannya dan telah membazirkan sekurang-kurangnya separuh daripada khasiatnya. Biji kacang yang kecil ini sebenarnya menyimpan tenaga kesehatan yang luar biasa. Tetapi kita perlukan kunci yang betul untuk membukanya. Hari ini, saya akan serahkan kunci itu kepada Anda semua. Daripada teknik masakan yang boleh menggandakan khasiatnya, sehinggalah petua khas untuk menguatkan buah pinggang, dan berapa biji sebenarnya yang paling sesuai dimakan setiap hari. Dalam video hari ini, saya akan membawa Anda semua untuk membongkar setiap rahasia kesehatan kacang hitam, satu persatu. Sebelum kita mulakan, jika Anda prihatin tentang kesehatan diri dan keluarga, sila tekan butang langgan, subscribe di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas perkongsian ilmu kesehatan yang praktikal di masa hadapan. Di sini, kami hanya mendedahkan kebenaran kesehatan yang jarang sekali media arus perdana beritahu Anda secara jujur. Jika Anda suka dengan kandungan yang kami kongsikan, sila type 1 di ruangan komen. Ini adalah sokongan paling bermakna untuk kami terus berkarya. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pandangan dan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, mari kita mulakan pengembaraan kesehatan yang menakjubkan ini. Bersama kacang hitam, kita mulakan dengan 5 khasiat utama kacang hitam. Khasiat pertama, kaya dengan nutrien. Meningkatkan stamina badan, bagaikan pek tenaga semula. Jadi, jangan pandang rendah pada kacang hitam ini, ya. Di dalam saiznya yang kecil, tersembunyi tenaga yang sangat besar. Seumpama satu pek nutrien yang padat, ia mengandungi protein berkualiti tinggi yang sangat banyak. Coba teka. Dalam 100 gram kacang hitam, ada berapa banyak protein? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Sebanyak 36 gram. Apa maksudnya ini? Jika dibandingkan dengan berat yang sama, kandungan protein dalam kacang hitam adalah 3 kali ganda lebih banyak daripada telur. Dan ini bukan protein biasa, tetapi protein berkualiti tinggi yang mengandungi pelbagai jenis asid amino penting yang diperlukan oleh badan kita. Inilah ibarat batu bata untuk membina badan kita, membantu dalam tumbesaran, mengekalkan metabolisme, dan menguatkan sistem imun kita supaya tidak mudah jatuh sakit. Ia adalah khazanah mineral yang melimpah. Kandungan mineral dalam kacang hitam juga sangat kaya, terutamanya kalsium, zat besi, dan kalium. Kalsium. Setiap 100 gram kacang hitam mengandungi kira-kira 224 mg kalsium. Warga emas seperti kita paling takut dengan osteoporosis, kan? Jadi, pengambilan kalsium sangat penting. Makan lebih banyak kacang hitam boleh membantu menguatkan tulang dan gigi kita. Zat besi. Kandungan zat besinya sekitar 7 mg. Ramai wanita sering mengalami masalah kurang darah, anemia, menyebabkan muka nampak pucat. Ini sebenarnya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kacang hitam adalah sumber zat besi yang sangat baik. Kalium. Kandungan kaliumnya sangat tinggi, yaitu 1397 mg. Kalium sangat penting untuk jantung kita. Ia membantu mengekalkan degupan jantung yang normal dan juga mengawal tekanan darah. Ini adalah berita baik untuk mereka yang menghidap darah tinggi. Ia adalah vitamin awet muda semula jadi. Kacang hitam mengandungi vitamin E dan vitamin B kompleks yang sangat kita perlukan. Vitamin E. Ini adalah antioksidan yang sangat berkuasa. Setiap 100 gram kacang hitam ada 17 mg vitamin E. Apa fungsinya? Ia membantu membersihkan radikal bebas dalam badan kita, melambatkan proses penuaan sel, mengurangkan kedutan di muka, dan menjadikan kulit lebih anjal. Kalau nak nampak muda, inilah rahasianya. Vitamin B kompleks. Keluarga vitamin ini bertindak sebagai pemangkin metabolisme badan kita. Ia membantu menukarkan makanan yang kita makan kepada tenaga, serta menjaga kesehatan sistem saraf kita supaya tidak mudah rasa letih. Lihatlah,
Dengan gabungan semua nutrien hebat ini, ia membina asas kesehatan yang kukuh untuk badan kita. Mana mungkin stamina badan kita tidak meningkat. Khasiat kedua, raja penguat buah pinggang dalam perubatan tradisional. Dalam petua orang-orang lama kita, kedudukan kacang hitam sangat tinggi. Ia sering dianggap sebagai makanan terbaik untuk menguatkan buah pinggang. Mengikut setengah amalan tradisional, makanan berwarna hitam sering dikaitkan dengan kesehatan buah pinggang. Oleh itu, kulit hitamnya bukan sekadar hiasan, tetapi mengandungi khasiat untuk buah pinggang kita. Dari sudut pandangan sains modern, kacang hitam mengandungi sejenis bahan yang dipanggil isoflavon soya. Strukturnya sedikit sebanyak menyerupai hormon estrogen dalam badan kita dan boleh membantu mengawal tahap hormon secara dua hala. Ini baik untuk fungsi endokrin buah pinggang. Pada masa yang sama, kandungan protein, vitamin, dan mineralnya yang kaya seolah-olah membekalkan makanan yang cukup untuk sel-sel buah pinggang, membantu pemulihan dan penjanaan semula sel, sekaligus menguatkan fungsi buah pinggang. Jika Anda sering merasa sakit pinggang dan lemah lutut, pening, telinga berdengung, atau kerap kencing, ini mungkin antara tanda-tanda buah pinggang yang lemah. Dengan mengambil kacang hitam secara sederhana, ia boleh membantu melegakan simptom-simptom ini. Coba lihat resipi-resipi tradisional yang diwarisi turun-temurun untuk menguatkan badan, seperti sup ekor lembu kacang hitam atau bubur kacang hitam dengan kacang walnut. Semuanya pasti ada kacang hitam. Ini bukan cakap-cakap kosong, tetapi hasil daripada pengalaman generasi terdahulu. Khasiat ketiga, pembersih salur darah, pakar menurunkan kolesterol jahat. Warga emas paling risau tentang penyakit 3 serangkai, terutamanya kolesterol tinggi dan lemak dalam darah. Inilah pencetus utama penyakit kardiovaskular. Kacang hitam boleh membantu dalam hal ini. Bantuan daripada serat diet. Setiap 100 gram kacang hitam mengandungi kira-kira 10 gram serat diet. Serat ini sangat hebat. Apabila masuk ke dalam usus kita, ia bertindak seperti span yang menyerap kolesterol berlebihan, menghalangnya daripada diserap oleh badan, dan kemudian menyingkirkannya melalui najis. Dengan cara ini, paras kolesterol dalam darah akan menurun secara semula jadi. Perlindungan daripada asid lemak tak tepu. Kacang hitam mengandungi lemak baik seperti asid linoleik dan asid alfa-linolenik. Ia boleh mengurangkan kepekatan darah dan mencegah pembentukan darah beku. Ia seolah-olah melakukan servis untuk salur darah kita, melindunginya daripada aterosklerosis. Data kajian menunjukkan bahwa mereka yang mengamalkan pengambilan kacang hitam secara konsisten mempunyai tahap kolesterol dan trigliserida yang jauh lebih rendah berbanding mereka yang jarang memakannya. Risiko mereka untuk mendapat penyakit kardiovaskular juga berkurangan hampir 30%. Jadi, untuk warga emas dan mereka yang berisiko menghidap penyakit kardiovaskular, amalkan makan kacang hitam. Ia adalah cara penjagaan kesehatan yang sangat jimat dan berkesan. Khasiat keempat, perisai hebat melawan penuaan. Siapa yang tidak mau proses penuaan menjadi lebih lambat dan hidup lebih lama? Kacang hitam adalah perisai hebat kita untuk melawan penuaan. Ia mengandungi 2 bahan antioksidan yang sangat kuat, antosianin dan isoflavon. Antosianin. Bahan ini kebanyakannya terdapat pada kulit hitam kacang ini. Tahap antioksidannya sangat tinggi, 20 kali ganda lebih kuat daripada vitamin C, dan 50 kali ganda lebih kuat daripada vitamin E. Ia bertindak seperti peronda dalam badan kita, menangkap dan memusnahkan molekul jahat yaitu radikal bebas. Dengan ini, sel-sel kita tidak mudah rosak dan proses penuaan menjadi perlahan. Banyak penyakit kronik juga dapat dielakkan. Isoflavon. Ia juga merupakan pakar antioksidan yang hebat. Ia boleh mengawal metabolisme sel dan melindunginya daripada kerusakan. Dengan mengamalkan makan kacang hitam secara berterusan, pasukan pertahanan antioksidan dalam badan kita akan menjadi lebih kuat, meningkatkan keupayaan pertahanan keseluruhan badan. Secara semula jadi, kita akan kelihatan lebih muda dan bertenaga, melangkah setapak lagi ke arah matlamat umur yang panjang. Khasiat kelima, melancarkan penghadaman dan mencegah sembelit. Tadi kita dah sebut, serat dalam kacang hitam boleh menurunkan kolesterol. Sebenarnya, ia ada satu lagi fungsi penting, melancarkan penghadaman dan menyelesaikan masalah sembelit. Serat ini boleh menambah isi padu najis dan melembutkannya. Pada masa yang sama, ia merangsang pergerakan usus.
seolah-olah memberi pendorong tambahan kepada usus kita, supaya najis dapat dikeluarkan dengan mudah. Bukan itu sahaja, ia juga merupakan makanan untuk bakteria baik dalam usus kita. Ia membantu pertumbuhan flora usus yang sehat dan mengekalkan keseimbangan persekitaran usus. Ramai orang hari ini mengalami masalah sembelit karena pemakanan yang terlalu diproses atau kurang bersenam. Jika Anda juga menghadapi masalah ini, cobalah masukkan kacang hitam dalam diet Anda. Satu kajian mendapati, dalam sekumpulan orang yang mengalami sembelit, selepas mereka mengamalkan pengambilan kacang hitam dalam kuantiti yang sesuai setiap hari, selepas satu tempo, kira-kira 70% daripada mereka mengalami peningkatan yang ketara dalam kelancaran pembuangan air besar. Risiko dan kesan sampingan kacang hitam. Setiap benda yang baik mesti ada hadnya. Walaupun kacang hitam berkhasiat, jika dimakan dengan cara yang salah atau oleh golongan tertentu, ia mungkin boleh mendatangkan ketidakselesaan. 3 kesan sampingan kacang hitam. Boleh menyebabkan ketidakselesaan perut. Walaupun baik, kacang hitam mengandungi banyak serat diet dan sejenis gula kompleks yang dipanggil oligosakarida. Bagi mereka yang sistem penghadamannya lemah, seperti penghidap ulcer perut atau kerap mengalami masalah pencernaan, makan terlalu banyak kacang hitam sekaligus boleh merengsakkan lapisan perut dan usus, menyebabkan pengeluaran asid gastrik berlebihan, dan mengakibatkan sakit perut, kembung, atau pedih ulu hati. Oligosakarida pula akan diuraikan oleh bakteria dalam usus dan menghasilkan banyak gas. Sebab itulah Anda mungkin akan rasa kembung perut dan kerap kentut. Data klinikal menunjukkan, kira-kira 10% hingga 15% pesakit yang mendapatkan rawatan karena masalah perut akibat pemakanan yang tidak betul adalah disebabkan oleh pengambilan makanan yang kaya dengan serat dan oligosakarida, dan kacang hitam adalah salah satunya. Jadi, jika perut Anda sensitif, makanlah secara berpada-pada. Boleh menjejaskan penyerapan protein. Kacang hitam mengandungi bahan yang dipanggil perencat tripsin. Dalam badan kita, ada sejenis enzim bernama tripsin yang tugasnya mencerna protein. Seperti namanya, perencat ini akan menghalang aktiviti tripsin. Apabila kita makan terlalu banyak kacang hitam, perencat ini akan mengganggu kerja tripsin, menyebabkan keupayaan kita untuk mencerna dan menyerap protein menurun. Ini tidak baik bagi mereka yang sedang membina otot atau pesakit yang memerlukan pengambilan protein tambahan. Jadi, ingatlah, kesederhanaan adalah kuncinya. Alahan jarang berlaku. Walaupun alahan terhadap kacang hitam sangat jarang berlaku, ia tetap wujud. Simptom alahan mungkin termasuk kulit gatal, ruam merah, rasa pedih atau bengkak di mulut dan tekak. Dalam case yang teruk, ia boleh menjejaskan pernafasan, menyebabkan batuk atau sesak nafas. Jika Anda mengalami sebarang simptom ini selepas makan kacang hitam, walaupun sedikit, hentikan pengambilannya serta-merta dan dapatkan nasihat dokter. Terutamanya jika ini kali pertama Anda memberikannya kepada anak kecil, atau kali pertama Anda sendiri mencobanya, lebih baik makan sebiji 2 dahulu dan perhatikan reaksi badan Anda. Keselamatan diutamakan. Jadi, bagaimana cara terbaik untuk makan kacang hitam? Saya syorkan beberapa cara yang bukan sahaja berkhasiat, tetapi juga lazat. Susu kacang hitam. Ini adalah salah satu cara yang paling efisien untuk menyerap khasiat kacang hitam. Cara membuat: rendam kacang hitam dalam air bersih selama 6,8 jam sehingga kembang. Masukkan kacang yang telah direndam ke dalam pengisar blender, tambah air secukupnya, dan kisar sehingga halus. Semasa proses pengisaran, semua protein, vitamin, dan mineral akan larut sepenuhnya ke dalam susu kacang, menjadikannya sangat mudah diserap oleh badan. Tip tambahan, untuk rasa dan khasiat yang lebih hebat, Anda boleh tambahkan beberapa biji kurma, sedikit goji beri, atau sesudu bijan hitam semasa mengisar. Kurma menambah tenaga. Goji beri baik untuk mata dan hati, manakala bijan hitam juga baik untuk buah pinggang. Kombinasi ini bukan sahaja lebih sedap, malah khasiatnya berganda. Bubur kacang hitam. Sarapan berkhasiat yang sangat baik untuk perut. Cara membuat: basuh kacang hitam dan rendam selama 3,4 jam. Basuh beras. Masukkan kacang hitam dan beras ke dalam periuk, tambah air secukupnya. Didihkan dengan api besar. Kemudian kecilkan api dan reneh perlahan-lahan, sehingga kacang dan beras menjadi lembut dan kembang, dan bubur menjadi pekat.
Sebelum dihidang, boleh tambahkan sedikit gula melaka atau madu mengikut selera. Kebaikan, khasiat kacang hitam dan nasi bergabung menjadikannya lebih mudah dihadam. Bubur itu sendiri baik untuk sistem penghadaman. Sup kacang hitam dengan kaki lembu. Hidangan lazat untuk kecantikan kulit. Cara membuat: rendam kacang hitam terlebih dahulu. Minta penjual daging potongkan kaki lembu kepada bagian kecil. Celur kaki lembu dalam air mendidih untuk membuang darah dan bau hanyir. Tumis beberapa irisan halia dan bawang. Kemudian masukkan kaki lembu dan goreng sehingga sedikit keperangan. Masukkan kacang hitam yang telah direndam, tambah air sehingga menutupi semua bahan. Didihkan. Kemudian kecilkan api dan reneh selama 1,5 hingga 2 jam sehingga kaki lembu empuk dan kacang hitam lembut. Akhir sekali, perasakan dengan garam secukup rasa. Kebaikan: hidangan ini kaya dengan khasiat kacang hitam dan kolagen daripada kaki lembu yang sangat baik untuk kulit. Ia juga membantu menguatkan buah pinggang dan melancarkan peredaran darah. Sangat sesuai untuk kaum wanita. Cara lazim yang lain: rebus terus. Cara paling mudah: rebus kacang hitam yang telah dibasuh selama 30,40 menit. Boleh tambah sedikit garam. Sesuai dimakan sebagai snack atau dicampur dalam salad. Cuma teksturnya agak keras. Buat taugeh kacang hitam. Rendam kacang, kemudian toskan dan letak dalam bekas berlubang. Siram air setiap pagi dan petang. Dalam 3,5 hari, taugeh segar akan tumbuh. Tauge mengandungi vitamin C yang lebih tinggi. Boleh digoreng atau dibuat kerabu. Rendam cuka. Ini petua tradisional. Sangai kering kacang hitam dengan api kecil sehingga kulitnya merekah dan berbau wangi. Masukkan ke dalam balang kaca bersih, tuangkan cuka sehingga menutupi semua kacang. Tutup rapat dan peram selama 1,2 minggu. Cuka membantu mengeluarkan khasiat kacang dengan lebih baik. Makan 10 biji sehari baik untuk kesehatan. Tetapi mereka yang ada masalah gastrik perlu berhati-hati. Petua khas: cara makan kacang hitam untuk menguatkan buah pinggang. Jika tujuan utama Anda adalah untuk kesehatan buah pinggang, saya syorkan beberapa gabungan hebat ini. Sup kacang hitam, walnut, dan ginjal lembu. Bahan: 30 gram kacang hitam, 3 biji walnut, 1 biji ginjal lembu, beberapa irisan halia. Cara: rendam kacang hitam. Ambil isi walnut. Bersihkan ginjal. Buang urat putih di tengahnya dan hiris nipis. Rebus kacang hitam, walnut, dan halia selama 30 menit. Kemudian, masukkan irisan ginjal dan masak lagi selama 10,15 menit sehingga ginjal masak. Perasakan dengan garam. Khasiat: gabungan 3 bahan ini sangat berkesan untuk menguatkan buah pinggang dan membantu melegakan simptom seperti sakit pinggang dan pening. Bubur kacang hitam dan goji beri. Cara: masak bubur kacang hitam seperti biasa. Apabila bubur hampir masak, masukkan goji beri yang telah dibasuh dan masak lagi selama 5,10 menit. Khasiat: goji beri juga baik untuk hati dan buah pinggang. Gabungan ini menggandakan khasiatnya. Sangat sesuai untuk diamalkan setiap hari. Pes kacang hitam dan bijan hitam. Cara: sangai kering kacang hitam dan bijan hitam secara berasingan sehingga wangi. Kisar kedua-duanya bersama sedikit gula batu dan air suam sehingga menjadi pes yang halus. Khasiat: gabungan hitam campur hitam ini sangat berkesan untuk menyuburkan buah pinggang dan juga melancarkan pembuangan air besar. Soalan lazim: bolehkah kacang hitam dimakan setiap hari? Bagi orang dewasa yang sehat, ya, boleh dimakan setiap hari secara sederhana. Jangan makan berlebihan, karena ia boleh menyebabkan masalah penghadaman. Jika Anda mengambil obat pencair darah seperti warfarin, sila dapatkan nasihat dokter karena kacang hitam mengandungi vitamin K yang mungkin boleh menjejaskan keberkesanan obat. Berapa banyak kuantiti yang sesuai setiap hari? Bagi orang dewasa yang sehat, 30,50 gram kacang kering sehari adalah sesuai. Ini lebih kurang 1 genggam kecil. Anda boleh bahagikannya. Contohnya minum secawan susu kacang hitam dibuat daripada 30 gram kacang pada waktu pagi. Bagi kanak-kanak dan warga emas yang sistem penghadamannya lebih lemah, kurangkan kepada 15,30 gram sehari. Mulakan dengan jumlah yang sedikit dan lihat tindak balas badan. Peringatan khas untuk warga emas. Pastikan dimasak sehingga betul-betul lembut. Sistem penghadaman warga emas tidak sekuat orang muda.
Masaklah kacang hitam lebih lama supaya ia lembut dan mudah dihadam. Mula dengan sedikit. Jika Anda jarang makan kacang hitam, mulakan dengan kuantiti yang kecil. Contohnya sesudu dalam bubur nasi. Untuk memberi masa kepada badan menyesuaikan diri. Badan Anda adalah penunjuk terbaik. Perhatikan tindak balas badan Anda. Jika Anda rasa kembung atau tidak selesa, kurangkan kuantitinya. Biar sedikit tapi konsisten. Kesehatan adalah proses jangka panjang. Lebih baik makan sedikit setiap hari daripada makan banyak sekali-sekala. Rujuk dokter jika perlu. Jika Anda mempunyai masalah kesehatan kronik seperti penyakit buah pinggang atau gastrik, sila dapatkan nasihat dokter sebelum menjadikan kacang hitam sebagai amalan harian. Kesimpulannya, kacang hitam ini memang satu anugerah. Yang penting, kita perlu tahu cara makan yang betul dan bijak. Semoga perkongsian hari ini dapat membantu Anda semua memanfaatkan khazanah dapur ini dengan sebaiknya. Baiklah, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Jika kandungan ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk tekan butang suka, like, dan kongsikannya kepada rakan-rakan Anda. Jumpa lagi dalam video akan datang.